Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 April 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Rafizi Ramli berikrar untuk mengembalikan wang yang diperolehinya kepada orang awam susulan menang kes saman National Feedlot Corporation Sdn Berhad. Mengumumkan hal itu melalui media sosial, bekas ahli Parlimen Pandan itu berkata dia sekali lagi memenangi kes saman yang difailkan NFC ke atasnya. Dalam ciapannya di Twitter, Naib Presiden PKR itu berkata, wang yang akan dianugerahkan kepadanya akan dikembalikan kepada orang ramai sebagai biasiswa dan bantuan kecil. Terdahulu Rafizi disaman oleh NFC dan pengerusinya Muhammad Saleh Ismail berhubung dakwaan entiti tersebut menyalahgunakan dana kerajaan. Dalam penghakiman hari ini, Hakim Besar Malaya Azhar Muhammad berkata, Rafizi berjaya membangkitkan pembelaan yang adil sekaligus mengetepikan saman berkenaan. Sehubungan itu, panel Hakim Mahkamah Persekutuan sebulat suara membatalkan rayuan NFC dan Muhammad Saleh terhadap penolakan saman fitnah mereka terhadap Rafizi. Untuk rekod pada 2016, NFC dan Muhammad Saleh turut menyaman Malaysia kini kerana melaporkan kenyataan Rafizi itu, namun Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak saman tersebut. Kepimpinan PH perlu terbuka untuk bersama semua parti blok pembangkang dalam pendekatan kemah besar bagi menghadapi PRU15, kata Salahuddin Ayub. Menurut timbalan Presiden Amanah itu, ia termasuklah membuka pintu untuk bekerjasama dengan bekas sekutunya, PAS dan Bersatu. Ahli Parlimen pula itu berkata, kesepakatan barisan pembangkang amat penting pada PRU ke-15 akan datang bagi menghadapi satu musuh utama iaitu Barisan Nasional. Salahuddin berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada majlis berbuka puasa bersama pengamal media di sebuah hotel di Johor Bahru pada Rabu. Kenyataan Salahuddin itu bagaimanapun berbeza dengan kenyataan dibuat Presiden Amanah Muhammad Sabu pada Isnin lalu. Muhammad pada Isnin lalu berkata, pendekatan kemah besar yang dianjur Amanah tidak merangkumi kerjasama dengan parti-parti yang berada di dalam kerajaan iaitu UMNO, Bersatu atau PAS. Jelasnya Amanah menghormati dan meraihkan perbezaan pandangan pelbagai pihak mengenai pendekatan kemah besar sebagai pendekatan politik PH bagi menghadapi PRU ke-15, namun kefahaman tepat perlu sebelum perbincangan diadakan. Baru-baru ini pengerusi PH Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu akan mengutamakan untuk membina kekuatan sendiri dalam menghadapi PRU ke-15 berbanding usaha membentuk pakatan dengan pihak lain di bawah pendekatan kemah besar. Berita seterusnya. Peguam yang mewakili Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi akan membuat laporan polis susulan dokumen digelar PAS Leak yang tular di media sosial. Peguam utama Zahid, Hisham Tepot Tit, memaklumkan pihaknya akan menggesa pihak berkuasa menyiasat perkara itu sama ada wujud cubaan menjejaskan integriti proses kehakiman. Hisham dalam satu kenyataan juga berkata, dokumen yang didakwa dikarang Jawatan Kuasa Pusat PAS itu telah menimbulkan kesulitan kepada pihaknya yang mengakui terkejut tentang perkara berkenaan. Terdahulu tular sebuah dokumen yang mendakwa terdapat gerak kerja pemimpin PAS untuk percaturan politik yang antaranya menyentuh idea campur tangan dalam bidang kehakiman. Dokumen tersebut merekodkan perbincangan beberapa pemimpin PAS dengan pemimpin-pemimpin kanan Bersatu serta bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan pemimpin UMNO Hishamuddin Hussein. Di pihak Bersatu, pertemuan didakwa dibuat dengan Menteri Kanan Azmin Ali dan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Dokumen yang disebut sebagai PAS Leak itu antaranya menyebut tentang idea untuk mempercepatkan proses memenjarakan Ahmad Zahid dan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Muhtar bagaimanapun menolak dakwaan komplot menjatuhkan UMNO seperti yang didakwa, namun tidak menafikan bahawa wujud pertemuan di antara pemimpin-pemimpin yang disebut dalam dokumen itu.
Adu rengit Dr. Muhammad Puan Zarkashi hari ini sah dilantik sebagai Speaker DUN Johor ke-15. Pencalonan Muhammad Puan itu dikemukakan Menteri Besar On Hafiz Ghazi pada sesi persidangan pertama DUN Johor ke-15 hari ini. On Hafiz yang juga Adun Macap hanya mencadangkan satu nama sebagai calon Speaker sebelum pencalonannya itu disokong Adun Buluh Kasab Zahari Sarip. Menyifatkan lantikannya sebagai satu penghormatan yang tinggi, Muhammad Puan memberi jaminan untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin seperti sumpah yang telah dilafazkan. Beliau menggantikan Suhaizan Kayat daripada amanah yang memegang jawatan itu sejak 2018 sehingga awal tahun lalu sebelum PRN Johor yang menyaksikan Barisan Nasional memenangi 40 kerusi. Muhammad Puan turut merakamkan penghargaan kepada Suhaizan dan Timbalan Speaker Gan Pek Cheng atas khidmat mereka. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu pernah menjadi ahli Parlimen Batu Pahat selepas memenangi kerusi itu pada PRU ke-12 dan dilantik sebagai Timbalan Menteri Pelajaran dari 2009 hingga 2013. Sementara itu, utusan Malaysia melaporkan Adun Semarang Samsul Bari Jamali dijangka akan dilantik sebagai Timbalan Speaker DUN Johor. Kita ke perkembangan berikutnya. Persatuan Rohingya Malaysia Kedah meminta campur tangan kerajaan bagi menangani isu etnik Rohingya yang ditahan di depo imigresen di Malaysia. Ini kerana sebahagian daripada mereka didakwa memiliki kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelarian UNHCR. Berita Harian melaporkan pengerusinya Yusof Ali mendakwa tindakan tahanan etnik itu melarikan diri awal pagi semalam berkemungkinan disebabkan mereka sudah terlalu lama berada di dalam depo itu. Tambahnya terdapat pelarian etnik itu yang terpaksa menunggu sehingga 5 tahun untuk mendapatkan kad berkenaan. Semalam seramai 528 tahanan di depo imigresen sementara Sungai Bakap di Pulau Pinang melarikan diri kira-kira pada pukul 4.30 pagi semalam. Jabatan Imigresen dalam kenyataan memaklumkan kejadian itu berlaku setelah rusuhan tercetus di pusat tahanan itu. Ketua Polis Pulau Pinang Muhammad Syuhaili Muhammad Zain turut mengesahkan 6 tahanan telah meninggal dunia dalam kemalangan dekat kilometer 165 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan. Dalam pada itu, Yusof tidak menolak kemungkinan tindakan melarikan diri oleh tahanan etnik Rohingya semalam didalangi individu yang telah lama berada di depo tersebut. Selepas beberapa penangguhan, Mahkamah Singapura memutuskan tarikh pelaksanaan hukuman mati warga Malaysia Nagahendran K. Dharmalingam pada 27 April depan. Perkara itu disahkan oleh peguamnya di Singapura, M. Ravi, dalam satu hantaran di media sosial. Menulis di LinkedIn, Rafi menyifatkan perkembangan itu sebagai menyayat hati dan mendakwa Singapura tidak akan pulih daripada aib antarabangsa yang akan dihadapinya kerana menggantung seseorang yang kurang upaya intelek. Peguam itu turut menggesa Putrajaya membawa kes itu ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ untuk menghentikan hukuman mati yang dijadualkan minggu depan. Mahkamah Singapura menolak rayuan terhadap hukuman mati Nagahendran pada Mac dengan menolak hujah yang dikemukakan pasukan peguamnya bahawa dia harus dikecualikan kerana dia kurang upaya secara mental. Nagahendran dijatuhkan hukuman mati selama lebih sedekat kerana mengedar kira-kira 42.7 gram heroin ke Singapura, negara yang mempunyai antara undang-undang narkotik paling keras di dunia. Kes Nagahendran mendapat perhatian media antarabangsa dengan perhatian khusus terhadap langkah Singapura untuk menghukum mati seseorang yang kurang upaya intelek. Salah seorang peguamnya, N. Surendran, memberitahu Malaysia kini bahawa mereka akan menulis secara rasmi kepada Peguam Negara Singapura dan menyeru agar pelaksanaan hukuman dihentikan serta pendengaran semula. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.